Abi ni saya nak kena ambil gambar lah. Baru saya hantar kat Prof Lokman. Okey, boleh. Okey, tanpa membuang masa, saya akan terus tanya untuk soalan yang pertama lah. Antaranya adalah untuk soalan pertama, apakah konsep keadilan dalam siasat syariah dan implikasi terhadap pemansuhan hukuman mati mandatory? Bagaimana ia berbeza dengan pandangan Undang-Undang Sivil? Abi boleh untuk jawabkan. Okey, sebenarnya Abi kita cakap macam ni Abi tersalah pandang tajuk tu. Abi ingatkan makasih syariah. Boleh je. Ingatkan makasih syariah. Jadi bila Abi tengok, hari ni baru Abi tengok, ya Allah ini siasat syariah. Siasat syariah ni bukan bidang Abi sebenarnya. Tapi yalah benda ni bukanlah benda baru lah. Maknanya benda tu boleh lah Abi share sikit-sikit sekadar. Tapi bukan sebagai pakar bukan sebagai pakar. Sebagai pakar sebab kalau Abi bidang undang jianaya. Tapi dia ada kaitan lah. Dia ada kaitan. Okey, baik. Secara umumnya kalau kita tengok bila kita cerita tentang siasat syariah ni, basically kita cerita tentang politik, tentang pentadbiran negara, tentang pengubahan undang-undang, kan? Itu lebih kurang kalau kita cerita tentang siasat syariah lah. Okey. Jadi bila kita kait siasat syariah dengan pelaksanaan ataupun dia panggil apa? Pembatalan, dia panggil pemasuhan hukuman mati mandatory. Okey. Pemasuhan hukuman mati mandatory ni kita kena faham juga, kena jelas juga sebab kadang-kadang ada juga salah faham salah faham sebenarnya yang dimasukkan bukan hukuman mati tetapi hukuman mati mandatory kan. Okey Rana, jelas sikit apa hukuman mati mandatory? Kalau hukuman mati mandatory, apa yang saya kaji, apa yang saya faham, itu mandatory tu memang option last sekali. Maksudnya option tu je, tak ada option lain. Bila kerajaan nak masukkan hukuman mandatory ni, ramailah macam salah tanggapan, salah anggap yang macam memang tak ada langsung hukuman mati ni. Antaranya macam contoh, antara kesalahan yang dikenakan hukuman mati mandatory adalah pengedaran dadah. Bila kerajaan memasukkan hukuman mati mandatory ni, jadi majoriti rakyat macam kita ni ada yang tidak tahu pasal tentang hal undang-undang ni, jadi diorang fikir macam tak ada langsung ke hukuman mati ni. So bagi diorang macam tidak adil. Tapi kalau sebagai orang yang betul-betul tahu, kiranya belajar betul-betul yang tak semestinya hukuman mandatory ni kalau tak adalah efek sangat, tapi ada alternatif lain yang kita boleh beri peluang kepada hakim untuk dia ada kuasa veto lah untuk menentukan hukuman apa yang sesuai untuk si pesalah tu. Itu apa yang saya kaji. Bagus. Okey, dah jelas lah maksudnya. Sebab takut nanti kalau yang mengkaji pun tak jelas ni masalah. Ya betul. So okey dah tu, maknanya Raina dah buat kajian lah tentang ini. Jadi yang kita bincang tu tentang hukuman mati mandatory. Yang mandatory ni yang kita kata okey tak apalah, yang penting jelas maknanya hukuman mati yang dimasukkan itu adalah hukuman mati mandatory, betul macam Raina sebut, maknanya hukuman mati tetap ada. Cuma dia tidak mandatory. Mandatory ni wajib, tak ada pilihan lain. Tak ada option lain. Hakim bila contohnya dalam kes dadah kalau dulu kes senjata api, kes bunuh contohnya kan. Cuma kes bunuh ni ada special sikit, nanti kita akan bincang lebih lanjut akan datang. Dia kalau kes yang tidak melibatkan pembunuhan lah, kita letak tepi dulu kes pembunuhan sebab dia masuk dalam kategori yang lain. Kes hukuman mati ni, maksudnya kalau dulu sabit kesalahan dia memang kena hukuman bunuh. Dia wajib kena hukuman bunuh, tak ada hukuman lain. Bila sabit hukuman dia memang matilah kesalahan dia, itu mandatory kan. Jadi sekarang ni dia orang ubah lah, maksudnya hukuman mati mandatory tu dah tak ada lah. Dia akan ubah kepada hukuman seumur hidup kan, sepanjang hayat. So maksudnya tidak ada lagi hukuman mati kan bagi kes yang mandatory. Maksudnya hakim walaupun hukuman tu masih ada, tapi hakim diberikan hak untuk menentukan berdasarkan kepada kesesuaian. Kalau contoh hukuman mati memang tidak dilaksanakan, tidak mandatory, tetapi kalau hakim tu kata orang ni melampau sangat, contohnya dia pengendara dah banyak kali kena tangkap, kemudian kena
Kemudian banyak pula jumlahnya sampai kata orang berkagu-kagu punya jumlah contohnya kan. Jadi hakim ada hak dan mempunyai alasan yang kukuh untuk menggunakan hukuman mati kerana dia ni memang jenis manusia yang tak serik, contohnya lah. Jadi hakim boleh. Sebab hukumannya ada, hukuman masih ada tetapi dia tidak mandatory. Itu yang kita kena faham lah kat situ kan. Bukan pemassuhan hukuman mati pemassuhan hukuman mati mandatory. Hukuman mati masih ada tapi dia tidak wajib, dia menjadi pilihan kepada hakim untuk menentukan sama ada orang ni layak ataupun perlu tak dikenakan hukuman mati ataupun tak kan. Baik, berbalik kepada persoalan tadi tentang konsep keadilan dalam berdasarkan pada konsep siasat syariah ni, memang kalau kita tengok Islam itu adalah agama yang adil. So bila kita cerita tentang konsep keadilan ini dia diberikan kepada semua mereka yang kalau kita tengok dari sudut undang-undang keadilan ini diberikan kepada semua pihak. Okay, semua pihak sama ada yang dituduh ataupun mangsa. Itu konsep keadilan. Maksudnya orang yang dituduh pun kita jelas dengan apa nama ni, dia punya maksim one is innocent until proven guilty kan. Al-aslu bara'atu dhimmah. Mana semua orang tu tidak dianggap bersalah kecuali dia dibuktikan di mahkamah sabit kesalahannya, barulah dia boleh dikatakan bersalah. Selagi mana tidak dibuktikan di mahkamah, maka tidak boleh dikatakan dia itu sebagai penjenayah. Artinya ada keadilan. Kan? Sama juga masa juga akan diberikan keadilan. Keadilan maksud apa dia? Kalau sekiranya ada sesuatu yang berlaku pada dia, maka dia punya hak untuk menuntut, contoh ganti rugi ke, untuk menuntut supaya dikenakan hukuman yang sama, contoh dalam kes kisah contohnya, kan? Itu keadilan yang diberikan oleh Islam. Dan kalau kita lihat perbezaan yang ketara antara undang-undang Islam dengan undang-undang yang bukan Islam, ada undang sivil lah, sumber dia, kan? Sumber dia berbeza. So bila sumber berbeza, dia punya kesan dia juga akan berbeza lah, prinsip-prinsip juga akan berbeza kan. Kalau kita tengok dalam syariat, berdasarkan pada siasat syariah, konsep keadilan itu berasas pada Quran dan Sunnah dan juga dalil-dalil yang telah disepakati oleh para ulama kan. Sedangkan undang-undang sivil boleh dikatakan rujukan mereka adalah akal manusia, mungkin rujukan kepada mungkin pakar-pakar tertentu dalam bidang-bidang perundangan, tapi mereka tidak menjadikan Al-Quran Sunnah itu sebagai sumber asas. Jadi itu yang menjadi orang kata perbezaan yang ketara lah. Konsep keadilan yang sangat ketara di antara undang-undang Islam dengan kalau kita bawa dengan siasat syariah dengan konsep keadilan dari sudut pandangan sivil lah. Kiranya soalan saya, kira ni kalau macam hukuman mati tu dah masuk kan, macam Abi cakap tadi lah, kira ni kalau pesalah tu banyak kali buat salah, hakim boleh lah nak hukumkan hukuman mati tu walaupun hukuman mati mandatory tu dah tak ada. Ya, sebab mandatory ni maksudnya macam tadilah, macam Abi sebutkan tadi, dia mandatory ni sekarang ni sudah tidak wajib. Tapi adakah dia masukkan hukuman mati? Tak. Yang dia masukkan yang mandatory tu dia hapuskan. Hukuman mati tetap ada. Masih lagi wujud hukuman mandatory, cuma kalau dulu hakim tak ada pilihan. Dulu kalau salah aja, sabit kesalahan, mengedah dadah katakan. So sabit kesalahan, maka hukuman dia yang termaktub adalah hukuman mati mandatory. Mesti kena hukuman mati. Mesti matilah pendeknya. Tak ada bagi opsi lain lah. Tak ada opsi lain. Dia memang hukuman itu yang memang fix hukuman dia adalah mati. Kan? Cuma mereka akan lalu proses lah berbagai rayuan dan sebagainya kan. Tapi kalau sabit akhirnya mahkamah rayuan mengatakan, katalah dia naik sampai mahkamah persekutuan. Contohnya kan, dia merayu akhirnya mahkamah persekutuan kata okey dia sabit kesalahan, tak ada keraguan dan sebagainya. Maka memang kena hukuman mati. Tapi sekarang dia terpulang pada hakim lah. Kalau hakim kata okey ini dia baru mencecah limit tertentu yang dulunya ada hukuman mati, maka hakim kata tak perlulah kita bagi hukuman mati. Mungkin hukuman penjara seumur hidup dan sebagainya. So maknanya hakim boleh mengikut budi bicaranya untuk hukuman mati. Maksudnya hukuman mati masih ada, cuma tidak mandatory. Itu beza dia. Tapi bagi peluang untuk hakim jugalah. Kiranya adalah peluang untuk bagi hukuman mati tu bagi pesalah tu. Masih ada lagi lah. Betul. Sebab pesalah akan fikir yang hukuman hakim tu dah tak ada, kiranya tak ada hukuman mati. So ada. Kesan. Hukuman mati masih ada tapi tidak mandatory. Maksudnya kalau orang tu layak untuk dikenakan hukuman mati,
Tapi oleh kerana dia tidak mandatory, maka terpulang pada hakim lah. Sekarang ni banyak terletak pada hakim lah. Kalau hakim kata dia ni memang serius. Kesalahan dia agak serius. Dia macam habis sebutlah tadi, maknanya pengedaran dadah betul, tapi dia banyak sangat. Nah contohnya kan, dia bukan setakat pengedar dadah, dia rekrut pula ribuan orang jadi pengedar dadah. Contohnya lah, maknanya dia mastermind. Mana selagi mana dia hidup, hatta dia dalam penjara pun dia masih lagi boleh mempengaruhi orang untuk mengedar dadah. Contohnya lah, memang kena mastermind betul lah. Kalau dia tak ada tu, maka boleh jadi pengedar dadah ni dapat dikurangkan. Contohnya lah, hakim berpandangan ini ada reason yang kuat untuk dia kena hukuman mati, maka contohnya boleh dia kenakan hukuman mati kan. Okay. Kiranya kalau mengamalkan konsep keadilan menurut siasat syariah dalam pemansuhan tu, kiranya apa pandangan Abi? Kiranya ia memberi impak yang positif ataupun tidak? Abi boleh bersetuju kalau berdasarkan pada konsep siasat syariahnya, kita boleh bersetuju kalau sekiranya jenayah tersebut tidak melibatkan kematian. Okey, tidak melibatkan kematian. Sebab bila melibatkan kematian, kita ada undang-undang yang khusus. Ya, undang-undang qisas dalam undang-undang syarak. Walaupun kita Malaysia tidak merasakan undang-undang syarak, tetapi sebenarnya hukuman mati itu sebenarnya dia adalah hukuman syarak walaupun tidak disebutkan undang-undang Islam. Okey, dalam kes pembunuhan, dalam kes lain daripada pembunuhan, contohnya macam pengedaran dadah, kes senjata api, contohnya ataupun kes contohnya penderhakaan kepada yang agung contohnya kan, dia boleh membawa hukuman mati contohnya kan, ataupun mungkin kerana dia menjadi spy contohnya kepada negara asing contohnya, mungkin ada hukuman mati kan. Jadi yang selain daripada hukuman mati, Abi bersetuju, maknanya kita boleh memberikan peluang pada hakim untuk menentukan. Maknanya kalau dirasakan ada keperluan untuk dikenakan hukuman bunuh, hukuman mati, barulah hakim berdasarkan hujah-hujah yang kuat, maknanya alasan-alasan yang kukuh, boleh untuk mengenakan hukuman mati. Maknanya secara pilihan lah, bukan mandatory. Tetapi tidak dalam kes jenayah bunuh. Kalau jenayah bunuh, Abi tidak bersetuju. Personally tidak bersetuju. Kenapa? Kerana sebagai seorang Muslim yang kita tahu, bila Allah SWT meletakkan satu hukum, dari sudut maqasidnya memang jelas, maknanya matlamat Allah SWT meletakkan hukuman itu adalah untuk apa dia? Untuk melindungi manusia. Bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut kan, maknanya Allah Ta'ala sebut dengan jelas walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maknanya dalam qisas itu, maknanya hukuman mati itu, Allah akan kata apa? Ada kehidupan. Bagi mereka siapa? Wahai orang-orang yang berfikir, mudah-mudahan kamu bertakwa. So, maksudnya apa dia? Maksudnya dalam hukuman bunuh tu, walaupun berbagai-bagai alasan yang diberikan, ada orang kata hukuman bunuh ni tak dapat menghalang orang pun daripada membunuh ataupun melakukan jenayah. Tak ada bukti, mereka mengatakan tidak ada bukti bahawa dengan adanya hukuman bunuh ni boleh mengurangkan kadar jenayah. Tak ada. Itu pada pandangan mereka. Tapi kita sebagai orang Islam, kita yakin bila Allah Ta'ala meletakkan satu hukum, mesti ada sebab. Mesti ada dia punya maqasid, mesti ada benda yang nak dicapai. Jadi secara umum kalau kita cerita tentang undang-undang, kenapa undang-undang Islam keras? Hukuman mati mandatory ada. Kalau qisas, kena hukuman mati. Kalau hirabah, melibatkan kematian, wajib hukuman mati. Contohnya kan, kalau mencuri walaupun jumlah yang dicuri itu tidaklah sebesar mana, maknanya kalau kita rubuh dinar tu sekitar dalam 200-300 ringgit saja pun kena potong tangan. Kita tengok orang berzina, kan? Berzina, kalau belum kahwin 100 kali rotan, dah kahwin rejam sampai mati. Okey, Rahina rasa kenapa? Apa maqasid dia di sebalik hukuman-hukuman yang keras dan berat ni? Kalau untuk melindungi, kalau macam untuk yang zina, ghairul muhsan dengan muhsan tu, bagi melindungi nasab maqasid dia. Sebab jika berlakunya perzinaan antara muhsan, isi orang, lelaki orang, jadi kalau melahirkan anak yang tak sah taraf lah, anak luar nikah, jadi melahirkan generasi atau keturunan yang tak baik.
Betul, betul. Jadi kalau bagi saya lah, sebab itulah kalau Malaysia ni sepatutnya mengamalkan macam hukuman hudud supaya masyarakat Malaysia ni lagi gerun, lagi takut nak buat kesalahan. Bila tak amalkan kesalahan, bila kerajaan tak tetapkan hukuman macam tu, lagi ramai masyarakat yang tak cakna benda ni. Lagi ramai buat benda tu macam anggap ni benda ni kecil je. Dah lagi besar daripada buat maksiat. Macam tu. Bagi saya macam itu pemikiran yang sangat yang tak adil lah. Sangat tak adil sebab nak bandingkan lah. Edah-dadah dengan zina tu, zina lah lagi besar saya rasa. Jadi kesalahan tu sepatutnya patut ditapis balik lah. Setiap kesalahan tu bagi pendapat saya. Okey, betul. Maknanya satu kalimah yang Raina sebut, menggerunkan. Itu perkataan yang Raina sebut, menggerunkan, itu betul Itu di antara maqasid dia. Sebab tu dalam undang-undang syarak, semua boleh katakan hukum undang-undang Islam ni sangat berat sebab Allah Ta'ala dia maha mengetahui manusia ni kalau buat hukuman yang ringan-ringan, dia tak cakna lah macam Raina sebut, dia buat tak kisah sekarang. Okey, berzina. Walaupun sama ada berzina, muhsan, tak muhsan, sama je hukuman dia. Betul Sama je. Kan? Pergi mahkamah denda. Lepas tu denda pula boleh merayu. Ya hari hakim, saya ni menanggung ramai anda, kan? Jadi kesalahan pertama saya minta maaf, saya pun dah minta insaf. Maka daripada asal hukuman dia RM5,000, okey bagi diskaun sampai RM1,000 je bayar. Okey, adakah dia boleh menginsafkan? Capai tak maqasidnya? Capai. Maqasid hukum syarak, kenapa dia letakkan hukuman yang berat adalah Allah Ta'ala mahu mengetahui bahawa manusia ni kalau buat hukuman kecil-kecil, ringan-ringan, simple-simple, dia tak ingat, dia tak akan ambil cakna, dia tak kisah pun. Jadi sebab tu bila hukuman berat, contohlah, contoh antara Abi buat contoh biasa kalau dalam kelas, Rana ada dalam kelas Abi itu kan? Masa kelas apa? Pernah Abi dengan Abi tak? Abi pernah ajar fiqh munakahat. Ada kan? Ada fiqh munakahat. Tak online class. Online ya? Tak jumpa face to face. Online. Patutlah tak berapa ni. Tapi biasa familiar lah muka tu lah. Okey, baik. Jadi biasa dalam kelas habis sebut. Macam ni contoh lah. Raina, drive kereta. Okey. Bila jumpa traffic light, berhenti tak sekarang? Berhenti. Traffic light merah, berhenti tak? Berhenti. Kenapa berhenti? Sebab saya takut saya menjaga keselamatan saya punya nyawa lah. Menjaga maqasid, menjaga nyawa. Kalau saya baik. Sekarang ni clear. Clear, tak ada kereta. Kalau tak ada clear tu saya jalan lah. Tapi kat situ ada kamera. Ada kamera? Kalau ada kamera saya tak berani lah. Kenapa? Sebab saya takut saya kena saman. Nampak tak? Okey, saman berapa langgar traffic light? 300, 500. 300 je lebih kurang kan? Baik, kalau denda dia RM10, kamera ada, langgar tak? Kalau RM10 tu dianggap macam benda kecil, boleh je lah buat selalu. Walaupun ada kamera kan? Nampak kenapa? Sebab benda tu kecil je. Sebab itulah Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu manusia ni tabiat dia kalau hukuman ringan, dia buat tak tahu je. Dia tak kisah pun. Tapi bila hukuman berat, dia akan fikir banyak kali. Sekali kena watan contoh, bila kena kata orang berzina. Dia berzina, kemudian dia dah kahwin contohnya, muhsan. Dia rejam sampai mati di khalayak ramai. Agak-agak selepas tu lagi ramai orang berzina ataupun orang akan jadi kurang. Lagi dah berzina. Dia jadi kurang kan? Jadi kurang. Jadi kurang lah. Dan sebab orang dah tengok, orang dah gerung, orang dah takut kan? Anak berzina pun tak jadi berzina sebagainya. Jadi ini punya maqasid dia dalam hukum syarak. Sama juga dengan kes bunuh. Kes bunuh ni kalau orang tahu dia contohlah dia kalau marah dan dia geram, dia memang dendam kat orang tu telah banyak buat masalah dengan dia dan dia rasa kalau aku bunuh pun mungkin terlepas, dan kalau tak terlepas pun aku ditangkap, dia penjara dan tak mati pun. Lepas mungkin kalau penjara seumur hidup tu 25 tahun dah lah habis kan. Lepas tu boleh bebas. Jadi ada tak kemungkinan mana lebih besar kemungkinan dia nak membunuh berbanding dengan hukuman mati? Mestilah hukuman yang penjara seumur hidup tu maknanya dia dan tidak mati,
adalah lebih besar sebenarnya kemungkinan untuk dia melakukan pembunuhan. Tapi kalau dia tahu kalau aku ni sama kalau tak lepas dia akan mati aku ni. Jadi mungkin dia tak jadi bunuh. Sebab tu dalam ayat tadi habis sebut tadi walakum fil qisas hayatun, Allah Taala sebut kan dalam hukuman qisas tu ada kehidupan. Maksudnya bila hukuman qisas dilaksanakan, jadi manusia akan takut untuk melakukan pembunuhan dan dengan itu wujudlah kehidupan. Selamatlah manusia. Manusia tak matilah, tak adalah orang nak bunuh orang. Itu konsep dia dalam Islam. Ya, jadi konsep itu memang berbeza lah daripada konsep Islam dengan konsep yang bukan Islam. Sebab mereka melihat gini, ini habis rangkum ni semua lah, maknanya tak kisahlah campur-campur lah dia punya point tu kan. So maksudnya macam ni. Biasa kita dengar tak? Bila orang tu dah ditangkap, dah sabit kesalahan, kadang-kadang membunuh, kan? Kemudian ada orang kata tak apalah kita bagi second chance. Bagilah peluang kedua untuk dia supaya dia insaf, bertaubat dan sebagainya. Baik. Ramai orang fikir tentang penjenayah. Tapi tak ramai orang fikir tentang mangsa. Mangsa tu dah mati. Baik, bila mati, bukan setakat dia kesan dia. Kesan dia kepada ahli keluarga dia. Contoh satu lelaki yang dialah satu-satunya orang yang bekerja menanggung anak isteri dia. Bila mati, kesan dia bukan setakat yang mati. Mati tu tak apalah, kita dah lupakanlah dia dah mati. Tapi apa jadi pada keluarga dia? Apa jadi pada isteri dia? Sedangkan suami dia itulah yang memberikan nafkah setiap bulan. Suami isteri tak kerja. Kemudian anak-anak pun perlu belanja sekolah bulan-bulan. Bila dia mati, apa kesan dia? Jadi kita kadang tak fikir tentang kesan yang menyebabkan berlakunya kepayahan, kesusahan, penderitaan bagi mangsa keluarga semasa. Kita nak fikir orang yang dah membunuh. Yang membunuh tu dia dah salah. Dia deserve to get the punishment. Dia dah buat salah. You buat salah kenapa? Kan? You dah tahu ini salah. Kesalahan you telah membawa orang menderita sepanjang hidup dia. Ayah dia tak akan balik selama-lama dia. Dia anak yatim selama-lamanya, sepanjang hayat. Kan? Suami dia tu tak akan kembali kepada dia lagi. Berapa besar kesan dia. Kenapa you tak fikir? Kan? Ini kita nak kesian kepada apa nama ni, penjenayah. Lebih pada kita kesian kepada waris-waris semasa. Kan? Jadi itu bagi Abi tidak wajar lah. Maksudnya bagi Abi simple. Maksudnya when you commit a crime, you deserve to get punished. To get punishment. Kan? Dia dah buat. Jangan marah orang lah. Jangan marah kerajaan kalau kau jadi kenakan hukuman mati sebab you dah memang you salah. Janganlah bagi alasan apa saya masa tu marah sangat ke apa semua sekali. Fikirlah dulu nak buat apa-apa kan. Sebagai contoh. Sebagai contoh itu kan. Itu masalah sekarang kita banyak lebih kepada rasional, lebih kepada logik, akal. Dia tidak bergantung kepada tak melihat, tak mengkaji siasat syariah macam mana, maqasid syariahnya macam mana. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan hukuman tersebut kan? Hikmah dia apa sebenarnya? Sebenarnya adalah untuk menjaga hafzul nafs tu, nak menjaga nyawa. Betul. Contohnya kan. Jadi itulah masalah yang kita berlaku hari ini. Baik. Okey. Jadi kalau banyak kira merangkumi kebanyakan soalan yang saya nak tanya. Okey, tak apa. So Abi rangkum sekali lah. Sekali. Kalau ada apa-apa soalan tanyalah boleh. Okey, saya just cuma nak confirmkan takut ada yang tertinggal. Okey. Untuk soalan yang kedua, apa peranan siasat syariah ni dalam mempengaruhi kerangka undang-undang dalam sebuah negara yang majoriti Islam, contohnya macam Malaysia ni, terutama yang berkaitan dengan pemasukan hukuman mati mandatory. Apa peranan siasat syariah? Okey, siasat syariah ni kalau difahami dengan betul, okey, dan dilaksanakan. Sekarang ni ramai yang faham. Okey, tetapi masalahnya nak melaksanakan prinsip-prinsip dalam siasat syariah tu dia sukar. Sebab apa? Sebab kita berada dalam sebuah negara. Walaupun kita majoriti Muslim, tapi kalau kita lihat hari ni, penggubal undang-undangnya, members of parliamentnya, ahli-ahli parlimennya, mereka masih lagi bergantung kepada orang yang bukan Islam. English law. Dalam undang-undang. So maksudnya apa dia? Kalau kita nak gubal undang-undang yang berasaskan undang-undang syarak, dia menjadi sangat sukar. Kenapa? Kerana kita terpaksa apa? Maknanya menggubal ataupun mengubah perlembagaan dan mengubah perlembagaan seperti mana kita tahu, ya. Dia maknanya perlukan 2/3 majoriti dan bila kita nak vote, nak bentang bincang dan bahaskan, dia menjadi satu masalah sebab sukar
untuk kita laksanakan apa-apa yang berkaitan dengan undang-undang Islam ini di parlimen, sebab dia kena lulus di parlimen baru boleh lulus kan. Contoh katalah kita nak laksanakan hukuman hudud. Kan? Dia walaupun di Kelantan dah ada undang-undang hudud, di Terengganu pun dah ada undang-undang hudud contoh, tapi mereka tidak boleh laksanakan kerana apa? Kerana tak, dia melanggar perundangan, melanggar perlembagaan. Okey? Jadi itu di antara, walaupun memang apa nama ni, siasat syariah ni kalau boleh dilaksanakan prinsip-prinsipnya, maka kita yakin bahawa dia akan memberikan kesejahteraan kepada semua pihak. Hatta yang bukan Islam pun akan dapat manfaat daripada undang-undang Islam, sebab undang-undang Islam ni sangat adil. Kan? Undang-undang Islam tak bias. Kan? Undang-undang Islam ini melindungi semua orang. Hatta kalau contoh dalam undang-undang Islam, orang yang membunuh kafir zimmi, dia kafir tapi zimmi, dia duduk dalam negara Islam, dia taat pada undang-undang Islam, dia ikut peraturan undang-undang Islam, tapi dia dibunuh. Okey. Adakah orang Islam yang membunuh kafir zimmi dikenakan hukuman qisas? Ini hukuman qisas kepada orang Islam tu? Kena tak? Dia bunuh orang kafir ni? Taklah. Tak, kena. Oh. Kena. Sebab apa? Sebab dia adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ni status dia sama macam orang Islam dalam negara Islam, sebab dia patut dia bayar jizyah, dia taat pada pemerintah Islam, dan dia tak boleh kacau dia. Kita tak boleh kacau dia. Tak boleh bunuh dia. Maksudnya kalau orang bunuh dia, dia orang yang membunuh, walaupun secara umumnya kalau kita bunuh kafir harbi tak ada masalah lah. Sebab dia memang memerangi Islam, memang musuh Islam, memang tidak ada masalah lah kalau dia bunuh, sebab dia memang membunuh kan. Tetapi maksudnya kalau kita bunuh kafir zimmi, tanpa ada sebab yang itu, memang orang Islam sendiri akan dikenakan hukuman bunuh. Itu keadilan Islam. Mencuri, orang Islam mencuri harta kafir zimmi, dikenakan hukuman hudud tak? Potong tangan tak? Yes, kena hukuman hudud. Nampak tak? Itu keadilan Islam. Cuma bila kita nak cerita Islam, nak bawa undang-undang Islam di negara Islam, negara Malaysia ni, sebab kita pergantungan terlalu banyak kepada orang yang bukan Islam. So kita tidak ada mana-mana parti yang boleh memerintah secara bersendirian. Itu masalah kita. Itu masalah kita. Kan? Jadi yang ada pula, yang Islam bergocoh sama sendiri kan. Berkelahi sama sendiri. Tidak ada kesatuan. Itu masalah dia. Dia sepatutnya yang Islam ni mereka duduk bersatu sama, duduk bergabung sama-sama. Bermusyawarah. Satu prinsip. Okey, pegang, bincang, okey ini prinsip yang kita nak pegang. Prinsip keadilan, prinsip Islam, apa semua sekali. Dan yang tidak terlalu ekstrim. Mana semua boleh bersetuju dengan satu prinsip. Okey, digabungkan semua umat Islam, semua parti-parti bergabung semua. Yang ada majoriti Islam bergabung semua. Contohnya. Kan? Yang tak nak bergabung tak apa, dia keluar. Dia buatlah parti-parti lain. So, mungkin akan jadi majoriti bukan boleh dapat 2 per 3 contohnya. Di parlimen umat Islam. Tapi masalahnya masing-masing nak berkuasa. Masing-masing tak nak bertolak ansur. Jadi bila berpecah, bila bawa satu-satu kes ke parlimen untuk dibincang, untuk diluluskan, jadi masalah lah. Sebab kita banyak bergantung kepada orang yang bukan Islam untuk menentukan, untuk meluluskan, untuk mengundi, menyokong apa-apa undang-undang. Jadi bila undang-undang tu di Malaysia rasa mereka orang yang bukan Islam ni biasanya dia takut dengan undang-undang Islam. Kan? Walaupun benda tu kadang-kadang kita lihat kalau mereka faham, mereka boleh terima sebenarnya, tapi mereka tidak diberikan fahaman yang betul. Jadi mereka tolak. Bila tolak, undang-undang tak dapat jalan. Jadi prinsip siasat syariah ni sangat sukar untuk dilaksanakan. Okey, walaupun kalau dia dapat laksanakan sangat baiklah, akan memberikan keadilan semua, tapi halangannya antaranya ialah kerana Malaysia ni negara yang mengamal demokrasi, kemudian untuk laksanakan perlukan nak laksanakan undang hudud tidak boleh kerana dihalang oleh perlembagaan dan sebagainya, maka ia akan menjadi satu tugas yang sukarlah sebenarnya, yang berat. Boleh jadi kalau perlembagaan tu ditukar? Okey. Nak tukar perlembagaan boleh, tetapi kena ada sokongan 2/3. Persoalan sekarang siapa nak sokong 2/3 tu? Katalah kerajaan sekarang ada 2/3, tapi sebahagian besarnya mungkin 30-40% bukan Islam. Adakah mereka akan menyokong? Mereka tidak akan menyokong.
Itu masalah dia. Padahal konsep siasat ni memang adil untuk semua orang. Betul. Tapi bila bunyi Islam tu, biasanya orang yang tak Islam dia akan menyokong lah. Faham? Itu di antara halangan lah. Halangan besar lah. Abi nampak halangan besar untuk asal ekonomi Islam. Sebab tu dalam kelas Abi selalu sebutkan, on the paper, mustahil Malaysia boleh laksana undang-undang Islam. Di atas kertas, berdasarkan konsep perlembagaannya, dengan konsep demokrasinya, kan? Dia punya sistem perlembagaan, pemerintah perlembagaannya. So memang on the paper memang mustahil. Sebab kita tak mungkin akan dapat berdasarkan kepada senario yang berlakulah sekarang dan juga lepas-lepas kan. Tak mungkin akan ada orang yang bukan Islam menyokong pelaksanaan undang-undang hudud. Sedangkan mereka adalah sebahagian daripada ahli parlimen, sebahagian daripada kerajaan. So on the paper tak boleh, kecuali lah kalau Allah Ta'ala dengan izinnya sahajalah tiba-tiba kan, orang Islam tu, orang yang Islam semua sokong, yang non-Muslim pula dia macam mengikut je, tak apalah kami ikut, contohnya lah tiba-tiba Allah Ta'ala buka pintu dia, itu lain cerita lah. Tapi kalau kita cerita on the paper, dalam situasi semasa memang bagi Abi mustahil. Mustahil lah. Ya. Okay, susah lah. Bukan susah, boleh katakan mustahil lah kat Malaysia ni nak jalankan hudud. Dan cerita pasal hudud dia hudud ini bukan semudah yang disangka. Cuba tengok Brunei. Brunei laksana hudud tak? Misal buat? Ada? Tak. Oh tak Tak buat. Kenapa? Saya tak terfikir pula kenapa. Tapi sepatutnya majoriti negara Islam sepatutnya kena. Mereka majoriti Islam. Kan? Yang non-Muslim berapa persen je. Mereka negara Islam dan undang-undang telah pun diluluskan pun. Dah jadi undang-undang pun negara Brunei. Tapi tak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kerana tekanan daripada masyarakat antarabangsa. Dia bercanggah dengan hak asasi manusia. Bercanggah dengan undang-undang international law. Undang-undang antarabangsa. Jadi tekanan yang berat ke atas Brunei. Mereka kata kalau Brunei laksana undang-undang Islam, mereka akan boykot. Contoh, mereka tak boleh nak berdagang dengan Brunei, dia sekat. Contoh, Brunei ada minyak banyak kan? Okey, kita akan sekat Brunei. Brunei tak boleh ekspor minyak dia. Meski berapa lama Brunei boleh bertahan. Nampak tak? Sebab tu nak laksana undang-undang Islam bukan semula itu. Malaysia tak boleh buat. Kalaupun ada undang-undang yang katalah majoriti di parlimen telah bersetuju untuk mengubah undang-undang hudud laksana, hatta non-Muslim pun terima sebab mereka dah faham. Contohnya kan, boleh tak laksana? Sama juga keadaan dia. Tekanan daripada US, tekanan daripada Russia, tekanan daripada Singapura, tekanan daripada Filipina yang non-Muslim kan, the Thailand. Sebab mereka takut dengan negara Islam ni. So, Kenapa dia memberi tekanan antarabangsa sedangkan bukan negara diorang yang laksanakan hukuman tu? Betul. Sebab mereka itu polis dunia. Apa-apa saja negara mereka tak kisah. Cerita tentang human right ni, tengok sekarang lah apa yang berlaku dekat Gaza. Itu melanggar undang-undang antarabangsa, melanggar human right. Tapi siapa yang menyokong? Mereka yang menyokong. Tapi kalau negara lain, oh ini melanggar hak asasi manusia, ini melanggar undang-undang antarabangsa, kita ambil tindakan, pergi serang. Ini dia punya situasi dunia sekarang lah. Sebab mereka ada kuasa kan. Jadi sebab itulah apa-apa saja yang berbut, sebab Islamofobia ni kat mana-mana pun ada. Dan Amerika, negara-negara Eropah, majoritinya sangat gerun dan takut dengan Islam. Betul. Jadi bunyi saja Islam sebab dia begini, mereka faham nature negara Islam ni dia tidak berhenti setakat dia tegak di negara dia akan merebak. Nampak tak? Islam bila dia tegak satu negara, laksanakan undang-undang Islam, dia tidak akan hanya berada dalam negara, dia akan berkembang. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Kita tegak negara Islam dekat Malaysia, Singapura akan takut sebab pengaruh Islam itu akan berkembang kat Singapura. Kan? Thailand akan takut. Contohnya, yang Indonesia tak apalah sebab dia negara Islam, negara orang majoriti Islam. Thailand akan takut pengaruh akan berkembang. Nampak tak? Sebab jadi itu di antara perkara yang
yang menyebabkan mereka takut lah dengan Islam ni. Apa saja bunyi Islam, mereka takut. Kan? Dia agak macam Islam macam teroris pengganas lah. Memang itu yang digambarkan sebenarnya. Sebenarnya yang pengganas sebenar mereka lah. Betul? Kan? Kalau tengok dekat Israel sekarang, dekat Gaza, siapa yang pengganas sebenarnya? Israel lah, yang sedangkan dia melanggar hak asasi manusia dah sebenarnya. Tapi siapa yang berani lawan? Siapa yang berani nak dakwa mereka? Sebab belakang mereka Amerika. Abang besar dia kan. Abang besar dia lindung. Kalau Amerika tak melindungi Israel, dah lama hancur Israel. Betul. Kena belasah dekat negara-negara Arab kan. Tapi negara Arab pun takut. Sebab apa? Takut kena serang dekat Amerika. Saya rasa negara Arab pun macam dah ikut. Memang mereka takut dengan Amerika. Mereka sama ada takut ataupun mereka terlalu bergantung kepada Amerika dari sudut kewangan, dari sudut dia punya trade-nya kan, dia punya bisnesnya, minyaknya apa semua. Amerika di antara pembelian terbesar. Kalau Amerika dia dah memang itu, dia tekanan tu berdasarkan ekonomi, kadang-kadang tekanan dari ketenteraan. Dan Saudi ni banyak bergantung pada Amerika contohnya. Kan? Yang melindungi mereka adalah Amerika. Mereka tak minta bantuan daripada orang Arab, negara-negara Arab. Tak, mereka minta bantuan daripada Amerika. Betul. Daripada US. Itulah masalah dia. Geram saya bila dengar. Betul lah. Okey. Dalam siasat syariah ni, bagaimana dalam pemerintah Islam ni dapat efek reformasi undang-undang yang berkaitan dengan hukuman mandatory, terutama sekali dalam konteks negara Malaysia kita ni. Apa pendapat Abi? Macam mana? Dalam siasat syariah, bagaimana pemerintahan Islam dapat mempengaruhi reformasi undang-undang yang berkaitan dengan hukuman mati mandatory, terutama dalam konteks Malaysia? Okey, dia siasat syariah macam Abi sebut tadi lah. Macam Abi sebut tadi, mana kalau dia dapat dilaksanakan, memang dia dapat mempengaruhi undang-undang lah. Cuma masalah sekarang ni boleh tak dilaksanakan? Prinsip-prinsip siasat syariah itu tidak dapat dilaksanakan. Tidak dapat dilaksanakan. Jadi bila tak dapat dilaksanakan, maka macam mana dia nak mempengaruhi undang-undang? Kan? Sehari ni pun kita tengok banyak lagi undang-undang yang orang kata dah ketinggalan zaman. Contohnya dalam yang kita tadi sebutlah. Yang undang-undang yang berkaitan dengan hukum syarak. Hukum syarak pun kedudukan undang-undang Islam tu sangat rendah berbanding dengan undang-undang sivil, kan? Maknanya tidak ada kehebatan dari sudut kalau kita tengok negara Islam undang-undang Islam ni tak ada. Kedudukan dia macam rendah sangatlah kedudukan dia. Kan? Jadi sebab tu bila apa-apa saja undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan, maka undang-undang itu walaupun dia telah digubal tidak boleh dilaksanakan. Macam habis sebut tadi, undang-undang hudud dah telah digubal, telah pun digazetkan di Kelantan dan Terengganu. Tapi boleh laksanakan? Tak boleh. Sebab dia melanggar perlembagaan. So perlembagaan adalah undang-undang paling tinggi dekat Malaysia. Bukan undang-undang Islam. Jadi itu isu dia lah. Maksud isu utama sekali ialah kita dihalang untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam siasat syariah itu di Malaysia disebabkan adanya halangan daripada perlembagaan itu sendiri. Selain daripada itu, kurangnya mungkin kesungguhan dan keseriusan pihak-pihak yang bertanggungjawab lah untuk membawa isu-isu yang berkaitan dengan siasat syariah, keadilan Islam, perundangan Islam ini. Dan hari ini kita tengok banyak orang yang berkedudukan mereka lebih bagi Abi lah, lebih banyak terlalu berhati-hati dalam melaksanakan satu-satu pembaharuan, reformasi dari sudut perundangan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ada wallahualam bagi Abi lah, kerana ada masalah-masalah tertentu, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau cakap lebih-lebih nanti Kang, kena letak jawatan, kena tarik daripada jawatan. Contohnya cakap lebih-lebih kan kena tukar sana sini. Contohnya cakap lebih-lebih kan kena tangkap. Contohnya lah, Itu di antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka yang kadang-kadang serius untuk laksanakan undang Islam, untuk membuat reformasi dalam undang-undang, tapi mereka tidak boleh terlalu vokal. Tak boleh terlalu, maknanya tidak boleh berlebihan. Setakat bagi cadangan, setakat buat seminar, setakat buat macam tu je lah. Kan? Jadi walaupun kita negara Islam, walaupun kita majoriti Islam, tapi Islam tu tidak dapat dilaksanakan dengan cara yang sepatutnya lah.
Tadi macam Abi ada sebut tadi, ada undang-undang yang ada di Gazet Hukuman untuk antaranya Kelantan. Tapi kenapa tak diamalkan sebab terhalang oleh perlembagaan? Jadi apa fungsinya kalau dah di Gazet tapi tak diamalkan, tak di negeri? Dia gini, dia di Kelantan Terengganu dia ada isu politik. Dia ada isu politik. So isu politik ni masuk macam mana? Kelantan Terengganu diperintah oleh PAS. Jadi PAS dia kena apa nama ni, kena buat enactment tertentu. Maknanya mereka kena gazetkan undang-undang hudud supaya dilihat mereka bersungguh-sungguh untuk laksanakan undang-undang hudud. Itu dari sudut politiknya memang baguslah. Ya, dari sudut politiknya. Tetapi walaupun begitu, mereka tahu bahawa undang-undang itu tak boleh dilaksanakan pun. Tapi oleh kerana dia tekanan daripada politik, mereka terpaksa melakukannya lah. Walaupun mereka tahu tidak boleh dilaksanakan. Sebab apa-apa undang-undang yang bercanggah dengan federalist, ya, ini yang kes berlaku yang terbaru lah. Yang ni Elin pergi cabar apa sama nama ni, undang-undang enactment undang-undang syariah Kelantan itu isunya bukan mencabar. Secara umumnya bukan Abi nak membela ni Elin, tapi faktanya gini. Faktanya dia bawa kes ini kenapa? Kerana banyak undang-undang yang ada dalam state list sebenarnya dah ada dalam federalist. Dan mengikut perlembagaan, apa-apa undang-undang yang dah ada dalam federalist tidak boleh digubal. Dan kalau dia digubal, maka dia tidak boleh dilaksanakan. Dia bercanggah dengan perlembagaan. Itu isu dia. Jadi apa yang dia buat ialah mereka Elin dan juga anak dia minta supaya dikaji semula. Dia bawa kes ini ke Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji dan melihat. Kalau ada percanggahan, maka bukan bermaksud untuk apa nama ni, mencabar undang-undang Islam. Tak, sebenarnya bukan itu isu dia. Isu dia ialah nak melihat adakah undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Kelantan ni bertepatan dengan perlembagaan atau tak. Itu je isu dia. Bukan mencabar lah. Bukan. Dia sebenarnya nak melihat sejauh mana apa nama ni, percanggahan itu berlaku. Contoh macam dalam kes Iki Putra kan, kita tahu Iki Putra. Dia telah di-charge kerana kes lewat kan dekat Selangor. Tapi dia bawa kes ni ke Mahkamah Rayuan. Kenapa? Kerana dia tahu di dalam undang-undang sivil dia ada peruntukan kes lewat. Jadi bila ada undang-undang dalam sivil, undang-undang Islam tak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai, dia bercanggah. Apa saja undang-undang yang dah ada dalam federalist, yang undang sivil yang dah ada dalam federalist tidak boleh digubah dalam undang-undang apa nama ni, syariah negeri. Kalau ada, dia tidak boleh dilaksanakan. Sebab tu dia menang kes tu. Sebab apa? Sebab memang dah wujud. Jadi dia tidak boleh didakwa. Dia bukan mencabar, dia bertentangan. Bila dia kalau dilaksanakan juga, artinya dia bercanggah dengan perlembagaan. Perlembagaan mengatakan bahawa mana-mana negeri boleh mengubah undang-undang selagi mana ia tidak bercanggah dengan, ataupun selagi mana undang-undang itu tidak wujud dalam federalist, dan tidak bercanggah dengan undang-undang perlembagaan. Kan? Dan diberi hak kepada negeri untuk mengubah undang-undang selagi mana ia tidak bercanggah dengan undang-undang, dengan perlembagaan, dan tidak ada mana-mana peruntukan telah ditetapkan oleh mana federalist. Dalam federalist, kalau ada federalist tak boleh dilaksanakan, tak boleh digubah pun sepatutnya. Dan sepatutnya kes lewat ni tak ada pun dalam undang-undang syarah. Sebab dia memang dah ada dalam undang-undang sivil. Cuma persoalan sekarang, yang mana sepatutnya undang-undang kes lewat ni duduk di mana sepatutnya? Kalau kita tanya pandangan kita sebagai seorang Muslim, yang kita nak supaya undang-undang lewat tu diletakkan dalam undang-undang syariah. Betul. Itu yang kita nak, sebab dia selari dengan undang-undang sivil. Ya, sebab dia berkaitan dengan orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam, okey, boleh charge dekat mahkamah sivil. Tapi orang Islam sepatutnya dia charge dekat mahkamah syariah. Tetapi persoalannya, adakah mahkamah sivil berrela untuk melepaskan? Artinya akan mengurangkan kuasa mereka. Ini isu dia. Mereka tak nak lepaskan. Kalau lepaskan artinya kuranglah. Selama ni dia ada kuasa untuk bicarakan kes-kes yang melibatkan liwat. Tiba-tiba ambil kuasa dia. Walaupun nampak tidak adalah satu benda yang besar kan, tapi dia rasa walaupun orang yang berkuasa, dia kalau boleh nak tambah kuasa, bukan nak kurangkan kuasa. Okey. Jadi itu dia antara isu yang mereka tak akan lepaskan.
Kecuali kalau ada maknanya kuasa politik yang besar lah. Orang kata political will lah, maknanya daripada pihak kerajaan sendiri telah mendesak, contohnya telah menggubal undang-undang, mengubah apa-apa saja undang-undang yang adalah federalis, yang ada kaitan lebih dekat dengan Islam, maka perlu diletakkan di bawah undang-undang syariah. Contoh ada macam tu, digubal dan dibawa ke parlimen untuk dibentangkan, kemudian untuk dibincangkan, kemudian diluluskan, dan baru boleh. Tapi dia melibatkan perubahan daripada perlembagaan lah. Kena gubal, kena tukar kan. Jadi itu satu perkara yang sangat sukar lah. Nak buat satu undang-undang ni, dia punya proses sangat panjang. Dan kadang-kadang ambil masa bertahun-tahun ya. Nak masukkan ni pun ambil masa juga. Betul. Sebab isu berapa kajian. Betul. Kiranya pendapat Abi rasa patut tak kalau contohnya macam kes liwat ni, Abi rasa patut tak kena terus ke hukuman mati mandatory? Okey, kalau undang-undang Islam yes. Kalau undang-undang Islam ya betul. Kalau undang-undang Islam memang ulama meletakkan undang-undang liwat ni, jenayah liwat lebih teruk hukumannya daripada zina. Zina ada beza. Orang yang belum kahwin hukuman lain, dah kahwin lain. Tapi kalau ulama, kalau dalam bab liwat ni, Nabi kata apa dia? Faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Maknanya naklah bila mawajadtumuhu ya'mal mithl ma amila qaum Lut, maka faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Maknanya kalau kamu mendapati mana-mana orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut, maka adalah kamu bunuh orang yang melakukan, orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Kamu bunuh. Mandatory tu. Kalau ikut undang-undang Islam memang mandatory. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dia punya celaan terhadap mereka yang melakukan liwat ni, kalau kita tengok zaman Nabi Lut pun dahsyat hukuman dia. Sehingga Allah Ta'ala hancurkan mereka. Terbalikkan bumi dahsyat hukuman dia. Sebab apa? Sebab dosa tu sangat besar. Mana benda ni dosa yang tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum ini. Kaum Nabi Lut lah. Orang kata pioneer lah kaum Nabi Lut. Mereka lah yang mula-mula membuat perbuatan ini. Dan ditiru sampai sekarang. Jadi dosa yang sangat besar. Jadi bagi Abi sangat setuju kerana itulah kaedah dia. Untuk mencegah satu benda yang dahsyat, yang besar, jenayah yang besar macam ni, memang kena lalui hukuman mati. Tetapi bukan semualah. Dalam kes-kes macam Dada, kes memiliki senjata api, benda tu jenayah tak buat pun lagi. Baru memiliki senjata api, bukan dia bunuh pun. Baru memiliki senjata api pun boleh kena hukum bunuh dulu. Yang itu okey, Habis setuju. Maknanya kalau tidak dikenakan hukuman mati, okey. Jadah pun boleh juga dimasukkan hukuman mati mandatory sebab dia jadah ni pun dia terpulang kepada berapa banyak kuantiti dan sebagainya. Kalau setakat sikit-sikit bolehlah berikan, maknanya bagi peluang dia untuk, sebab dia tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan mangsa dan sebagainya kan. So dia itu maknanya lebih mudahlah kalau nak dimasukkan hukuman mati mandatory. Kalau kes dia begitu Abi setuju. Tapi bukan hukuman mati. Allah. Saya rasa tak puas hati kenapa hukuman liwat dekat undang-undang ni. Apa dia? Asalnya undang-undang kiranya kesalahan liwat tu tak termasuk dalam hukuman hudud lah, masuk hukuman syariah sebab dia lagi utama untuk undang-undang sivil. Jadi saya tidak puas hati sebenarnya. Okey. So kalau tak puas hati kena perjuang lah. Yes. Rahina kena perjuangkan perjuangkan. Baik, sebab sebab kena dalam jadi ahli politik lah ni, kena perjuangkan. doakan saya. Amin ya Rab. Rahina orang mana? Asal mana? Saya orang Semenyih, Selangor. Oh, Semenyih je. Okey. Dekat je kalau dari sini nak ke sana dalam 4 minit. Ayolah, dekat je. Okey. Abi tinggal sini kan? Bini lah yang ni lah. Itulah Prof Lama cakap dengan saya. Itu pun je dah terus kat rumah dia. Macam boleh ke? Saya tanya dulu Abi macam mana. Okey je. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya. Bagaimana siasat syariah ni boleh beri keutamaan terhadap memelihara nyawa yang berkait dengan pemakzulan hukuman mati mandatory? Macam mana dia aplikasikan?
Okey, dia bila kita cerita tentang siasat syariah, dia cerita tentang undang-undang, of course lah kita kena bercerita tentang undang-undang yang wujud dalam undang-undang syarak untuk memelihara nyawa kan. Jadi kisah lah. Jadi kisah pun kita dah cerita tadi. So maksudnya kalau sekiranya kisah itu boleh dilaksanakan, maka hukuman mandatory bagi kes-kisah maka sepatutnya dikecualikan lah. Kan? Maksudnya kalau sekiranya sampai sekarang Wabi rasa hukuman mandatory dimasukkan untuk semua kes termasuk pembunuhan. Kalau tak silap Abi lah. Okay, so kalau itu berlaku maka ia bercanggah lah dengan prinsip siasat syariah sebab siasat syariah dia kait dengan undang-undang hudud dan qisas. Okay, sebab dia berasas kepada prinsip Islam. Okay, jadi kalau kita dah masukkan hukuman bunuh dalam mandatory dalam kes bunuh, maka dia sebenarnya bercanggah dan tidak bertepatan ataupun tidak selari dengan siasat syariah lah. Sebab siasat syariah melihat bahawa keadilan yang sebenar hanya datang daripada undang-undang Islam, undang-undang yang berasaskan kepada Quran dan Sunnah. Itulah undang-undang yang adil. Undang-undang selain daripada itu, undang-undang yang dicipta oleh manusia dalam kes-kes jenayah yang melibatkan hudud dan qisas. Kalau undang-undang lain tak apa. Kalau undang-undang yang tidak melibatkan hudud dan qisas, tidak ada masalah untuk kita menggunakan kaedah ataupun menggunakan kaedah ta'zir dan sebagainya kan. Contoh yang melibatkan dadah. Dadah itu hukuman ta'zir. Okey, itu kita boleh beri peluang kepada undang-undang sivil untuk dilaksanakan, tak apa. Tapi kalau apa jenayah yang melibatkan hudud dan qisas, dia tidak sewajarnya diletakkan di bawah undang-undang sivil. Sepatutnya diletakkan undang-undang syariah lah macam Rana sebut tadi kan. So macam lewat wajib patut diletakkan di bawah undang-undang syarak, bukan undang sivil. Kan? Sebab dia memang dia jelaskan dengan jelas diletakkan dalam undang-undang syarak Wallahualam. Bagi pendapat Abia, ni soalan lain. Dalam pendapat Abi, patut tak Abi rasa undang-undang, maksudnya jenis-jenis hukuman yang dah disebutkan dalam Al-Quran, patut tak diamalkan kat Malaysia yang zaman sekarang ni, ikut uruf Malaysia, uruf sekarang kat Malaysia? Okey, undang-undang Islam dia tidak mengikut uruf. Okey, undang-undang Islam wajib dilaksanakan, wajib diusahakan. Secara umum al-aslunya dia wajib dilaksanakan, hukum asal dia. Tetapi oleh kerana kita ini diperintah berdasarkan kepada prinsip dan perundangan sivil ataupun berdasarkan undang-undang yang berasaskan demokrasi, maka ada halangan untuk melaksanakan, tapi hukum dia wajib dilaksanakan. Maksudnya kalau sengaja para pemimpin sengaja untuk tidak melaksanakan undang-undang hudud, maka berdosalah mereka. Kan? Sebab tidak ada sebenarnya tidak ada jalan dan kaedah lain daripada menyelesaikan masalah yang melibatkan jenayah kecuali melalui hukum syarak. Dan kalau Rana kaji dekat melihat tentang pilihan raya dekat Mesir yang pernah dimenangi oleh Dr. Mursi dulu kan, daripada Ikhwan, mereka menjadikan slogan kempen mereka adalah al-Islam wal hal. Al-Islam adalah jalan penyelesaian. Okey, so apa saja masalah yang berlaku hari ini, masalah rasuahnya, masalah penyalahgunaan kuasanya, masalah kes-kes jenayahnya, pembunuhan, rompakan, rogo dan sebagainya, semuanya adalah kerana Malaysia tidak melaksanakan undang-undang Islam. Itu asas dia. So kalau kembali kepada Islam, kita tak boleh kata akan terhapuslah jenayah. Jenayah tidak mungkin akan terhapus. Zaman Nabi pun berlaku jenayah. Dan zaman Nabi pun ada berlaku orang mencuri. Dan zaman Nabi pun ada orang berzina. Okey. Tetapi kita boleh kata kalau Islam dilaksanakan sepenuhnya, insya-Allah dia punya kes jenayah akan banyak berkurangan. Itu kita boleh jamin. Tapi kalau nak hapus memang tak boleh hapus lah. Selagi manusia tu ada selagi manusia tu dinamakan manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya, maka memang kita tak boleh nak kata, tak boleh nak hapus lah. Macam begitu kan. Tapi dia pasti akan mengurangkan kes-kes jenayah di Malaysia. Jadi pendapat Abi, boleh jadi tak? Walaupun Abi kata mustahil lah nak buat dekat Malaysia ni, Abi rasa kemungkinan boleh tak kalau Malaysia ni nak buat undang-undang macam ni? Bila saya rasa kalau buat undang-undang sini,
masyarakat kat Malaysia ni lagi masyarakat Islam, dia lagi takut nak buat salah tu, kesalahan tu. Sebab dia tahu memang dah disebut dalam Quran, contohnya kalau macam liwat memang dah hukuman tu mati mandatory, memang mati wajib lah, memang option tu memang mati dah kau, macam tu. Betul, betul. Apa Dia yalah, walaupun Abi cakap tadi mustahil, tapi benda ni boleh berubah. Maksudnya dengan berubahnya pemikiran masyarakat, kesedaran masyarakat, generasi-generasi yang akan datang ni kalau mereka difahamkan betul-betul, okay, dengan konsep dan prinsip Islam, prinsip siasat syariah, prinsip maqasid syariahnya, keperluan kita kembali kepada Islam, keperluan kita kembali kepada undang-undang Islam, keperluan untuk kita mencegah jenayah-jenayah yang berlaku sekarang ni melalui kaedah Islam. Kalau mereka semua ada kesedaran, so dia akan menjadilah, maknanya okey, maksudnya apa dia? Maksud kalau satu family tu, contohnya family Abi, anak 16. Abi bagikan penerangan yang jelas tentang Islam ni, Islam adalah agama yang sebenar, mana undang-undang Islam lah agama yang patut dilaksanakan. Mereka semua faham. Okey, bila mereka mengundi orang yang nak laksanakan undang-undang Islam. Orang nak pula masa tu dah ada anak cucu ramai contohnya kan. Dah dididik dengan baik. So bergabung dengan apa nama ni? Dengan family-family yang dah faham Islam. Dia kalau besar, kalau dia menjadi majoriti, dia tidak mustahil. Tapi sekarang ini memang situasinya mustahil lah. Tapi akan datang kalau semua orang kembali dia faham. Orang yang bukan Islam pula diberikan penerangan. Macam Brunei, sebelum dilaksanakan undang-undang yang dirancang asalnya dilaksanakan undang-undang, mereka telah membuat penerangan yang begitu orang kata agresif. Hari-hari mufti bercakap dekat radio, dekat televisyen, bagi penerangan pada masyarakat. Okey, kita akan melaksanakan undang-undang Islam. Undang-undang Islam ni agama yang akan melindungi semua orang. Undang-undang hudud begini, siapa yang buat salah begini-gini kan. Dia bagi penerangan. Jadi kalau betul negara Islam, negara Malaysia ni nak laksanakan ke arah itu, tapi pasti akan dapat tentangan lah. Contoh, katalah Menteri Agama. Okay, Menteri Agama Datuk Naim kata kita akan mulai bulan depan, tahun depan, kita akan memberikan penerangan kepada masyarakat tentang kepentingan melaksanakan undang-undang Islam di negara Malaysia. Contohnya. Okey, agak-agak dibuat kenyataan macam tu, siapa yang sokong? Sebahagian orang Islam akan sokong, tetapi orang yang tak Islam akan mengamuk. Kami tak setuju, ini akan ini bertentangan dengan hak individu lah, macam hak asasi manusia lah, hak kebebasan lah, macam-macam lah. Kan? Itu cabaran lah sebenarnya. Nak bercakap pun tentang pelaksanaan undang-undang hudud di Malaysia pun dah jadi kena serang dan sebagainya, tapi apatah lagi nak laksanakan. Sebab tapi tidak sebab mindset orang sebab perkataan Islam tu je. Betul, kalau perkataan Islam tapi objektif untuk melindungi hak asasi manusia, saya rasa majoriti masyarakat bukan Islam boleh menerima kita punya hukuman tu. Tapi sebabkan iman Islam tu sendiri. Betul. Sebab itulah Abi punya pandangan untuk laksanakan Islam tidak perlu jenamakan Islam. Ya, betul. Okay, tak perlu jenamakan Islam. Kalau sebab Islam ni menjadikan orang takut, kan? So keadaannya adalah dengan cara kita buat kajian tentang jenayah dekat Malaysia. Katalah kita ambil secara perlahan-lahan lah. Jenayah bunuh katalah. Kita ambil jenayah bunuh. Okay, banyak kes jenayah bunuh berlaku. Okey, apa kesan dia kepada masyarakat? Apa kesan kepada keluarga? Apa kesan pada ahli waris, kan? Kita buat kajian yang sudah diwawakan. Inilah kesan-kesan jenayah dia berlaku. Okey. Sekali bawakan apa jalan penyelesaian kepada kes begini. Contohnya kan. So adalah berbagai-bagai cadangan. Cadangan, okey, hukuman sekian, mungkin hukuman, mungkin caranya pencegahan dan sebagainya. Tapi mungkin orang akan melihat, okey, bagaimana kalau kita laksanakan undang-undang qisas dan dilakukan di khalayak ramai. Contoh. Datang idea macam tu. Okey, tujuannya apa dia? Tujuan untuk mengajar. Okey, memang dia akan ditentang habis-habisan lah oleh mereka yang tak faham, kan? Tapi okey, sekarang kita tidak apa jalan-jalan yang telah dilakukan. Setakat ni sebelum ni kita buat macam-macam kaedah tapi tak dapat menyelesaikan masalah. So kenapa tak kita cuba satu kaedah, maknanya hukuman gantung dibuat di khalayak ramai bagi kes membunuh contohnya. Tak apa, kita try satu dulu. Try satu lagu dan diwawakan dalam masyarakat. Diambilkan contohnya katalah di Pancong contohnya, Pancong kan. Di Pancong tu dekat mana? Dekat Stadium Bukit Jalil tempat orang buat konsert tu.
Contohnya kan. Sebelum konsert kita buat hukuman bunuh dulu, pancung dulu sebelum konsert. Kalau kan? macam tu lagi ramai penumpang dah habis. Kan. Jadi Abi selalu buat contoh dekat dalam kuliah Abi lah. Kita buat Bukit Jalil tu dia ada 2 layer tau. Satu layer di atas, satu layer di atas untuk hukuman dilaksanakan. Jadi sebelum katalah macam konsert nak buat kan. Konsert nak buat apa-apa orang dah ribu-ribu ni. Dah puluh-puluh ribu dah. Okey, sebelum konsert kita berjalan kita akan melaksanakan dulu hukuman bunuh. Kerana seorang yang telah melakukan pembunuhan disabit kesalahan, kita akan lakukan hukuman pancung. Okey, di khalayak ramai. Contoh kan. So, dia ada 2 layer. Kita harus selalu buat contoh lah kan. Kalau macam tu saya rasa rakyat Malaysia dah paling rumah lah Ustaz. Itulah dia. Lepas tu dia katalah, okey dia pun buat zoom. Nampak skrin besar kan. Pedang dia angkat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cung. Tergolek kepala kan. Darah macam-macam kan. Contoh lah. Kan. So lepas tu okey selesai. Dia pun tekan switch. Dia pun terbuka. Konsep pula kan. Okey. Orang nak tengok konsep pun dah tak selera lah. Betul. Teringat tadi kan. Contohnya kan. Jadi contoh lah, itu contoh. Maksudnya kalau dia boleh dibuat, maka Abi yakin lah benda ni sebenarnya akan disokong. Walaupun nampak macam zalim, nampak macam brutal, nampak macam yelah teruk lah kan. Bunuh, pancur di khalayak ramai kan, puluhan ribu orang tengok kan. Kemudian media semua ada semua kan. Tetapi itu mungkin ekstrim lah, contoh Abi itu agak ekstrim. Tapi kalau kita boleh laksanakan undang-undang, apa-apa saja hukuman yang orang kata contoh dadah lah. Kalau bunuh tu mungkin ekstrim. Ambil hukuman dadah. Orang dadah kalaupun tidak dikenakan hukuman mati, contohnya yang ada dadah, tangkap dia salah sebat di khalayak ramai. Contoh kan, sebat di khalayak ramai. Okay, so agak-agak kesan tak pada orang yang nak dadah? Pasti ada kesan. Okay, contohnya. Jadi kita buat sebagai satu bentuk eksperimen, okey, kita laksanakan undang-undang. Orang ni dah sabit kesalahan, memang kena sebat lah. Cuma sebat tu dalam penjara, tak ada orang nampak. Okay, so kita nak sebat yang dapat dilihat oleh orang ramai. Orang dapat rasa, dapat dengar bunyi sebutan tu, dapat dengar bunyi jeritan orang yang kena sebat tu punya sakit, contohnya lah. Habis rasa dia akan memberikan kesan. Habis setuju kalau dia boleh dibuat begitu kan. Tapi of course tak akan dapat tentangan lah. Tapi okey, itu antara idea-idea yang boleh kita kemukakan pada masyarakat lah untuk selesaikan masalah kan. Jenayah khususnya kat Malaysia. Wallahualam. Baik. Okay, bagi soalan yang terakhir. Bagaimana siasat syariah ini dapat menyumbang kepada perbincangan tentang pemasuhan hukuman mati mandatory kat Malaysia ni? Okey, kalau buat bincang-bincang ni, kalau buat bincang cerita pasal siasat syariah ni, Abi rasa dah banyak. Sebenarnya banyak forum-forum, banyak seminar-seminar dibuat kan, dari sudut perbincangan lah. Cuma kalau boleh, maksudnya kalau boleh lah Abi sangat bersetuju lah dan mencadangkan lah kepada pihak kerajaan contohnya kan. Sebelum apa-apa undang-undang digubal, panggil dulu kan, panggil dulu pakar-pakar daripada perundangan, pakar-pakar syariah, para ulama, okey, bincang kan, maknanya bentangkan dia punya kajian-kajian mereka, keberkesanan. Okey, kalau bukan di Malaysia mungkin negara lain, contoh Saudi Arabia ke, mungkin di Sudan ke, mungkin Pakistan. Walaupun mungkin negara kita tak nampak, contoh tak nampak kesan mana bila hukuman mati, hukuman mandatory death penalty kalau dikenakan tak nampak kesan, orang masih lagi membunuh, orang masih lagi melakukan jenayah. Tapi mungkin kita boleh buat kajian di negara-negara lain, mungkin negara lain berkesan. So apa sebab dia, kenapa di Malaysia tak berkesan? Mungkin ada masalah-masalah tertentu yang perlu dibuat kajian contohnya kan. So sebenarnya kalau ini boleh dilakukan, Nabi rasa banyaklah benda-benda ataupun reformasi daripada sudut perundangan itu dapat dilakukan lah. Tapi sekarang ni nampaknya macam yelah, Abi tak nampak sangat para ulama, pakar-pakar perundangan Islam dan civil, maknanya diberikan peluang untuk berbincang secara serius lah tentang mana-mana undang-undang yang nak digubal ataupun undang yang nak dimansuhkan. Banyaknya kita tengok dah ada dekat parlimen
parlimen ni masalah dia bukan semuanya pakar. Betul. Okay. Dia dalam parlimen bukan semua orang pakar. Yang pakar perundangan tak ramai. Kan? Kadang-kadang setengah yang jadi ahli parlimen tak ada kelulusan apa pun. Kan? Betul. Jandam Betul je pun ada. Tapi mereka telah dipilih. Jadi mereka ni bukanlah orang-orang yang layak untuk bincang, nak debat, nak bincang tentang perundangan. Tapi bila dibentang, dicadang, mereka menyokong dengan sokongan, dengan hujah-hujah yang orang kata tidaklah akademik sangat, kan? Tapi kalau majoritinya berjayalah dilaksanakan. Jadi sepatutnya kerajaan engage dengan para ulama, para cendekiawan Islam, engage dengan pakar-pakar perundangan, dah dapat sokongan yang solid, hujah-hujah yang solid, dan kalau nak ubah perlembagaan ataupun nak tukar sebagainya, bolehlah tukar, kan? Jadi tapi itu yang sepatutnya berlaku, tapi nampaknya tidak berlaku lah. Yang nampak perbincangan ini berlaku di parlimen. Tak nampak sangat perbincangan ini berlaku di luar. Kalaupun ada, mungkin individu lah, mungkin profesor tertentu yang bercakap tentang benda ni. Tapi itu bukan perbincangan lah. Perbincangan ni maksudnya dibincang, didiskus, dibuat kajian sebenar, dibuat pembentangan seminar dan sebagainya. Itu yang sepatutnya berlaku lah sebelum berlakunya perubahan kepada undang-undang. Allah. Bagi pandangan Abi rasa kalau sekarang ni Malaysia dah masukkan hukuman mati mandatory, bagi pandangan Abi rasa setuju ataupun tidak? Apa pandangan? Okey, seperti mana Abi sebutkan tadi, kalau jenayah selain daripada bunuh, Abi setuju. Tidak ada masalah. Selain daripada setuju. Tapi kalau melibatkan hukuman mati, Abi tak setuju. Sebab apa? Sebab generally speaking, manusia ni dia ada rasa dendam. Okay? Dia ada rasa dendam. Cuba tanyalah, sebab Abi pernah tengok satu video bila kerajaan sebelum ni ada ura-ura nak batalkan ataupun nak masukkan hukuman mati mandatory, ramai non-Muslim pun tak setuju. Yang mana dia pernah terlibat, maksudnya ada anak dia pernah dibunuh. Dia tak setuju. Sebab apa? Dia nak kalau boleh orang yang membunuh tu mesti mati. Ini naluri manusia. Ya? Manusia ni dia ada rasa, sebab itulah dalam apa nama ni, dalam undang-undang jenayah syariah, undang-undang qisas contohnya, mana kena hukum mati. Dan kalau tak nak hukum mati pun dia boleh, tetapi kena dirujuk kepada ahli waris. Apa yang ahli waris nak? Kalau rasa dia memang dia tak nak duit, dia memang nak dia orang yang dah terlibat, yang mematikan ahli keluarga dia tu, kami nak mati juga, baru puas hati kami. Okey, bagi hak. Kan? Kecuali ada family yang kata okey tak apalah, kami redha, kami terima ia sebagai satu takdir daripada Allah SWT. Tak apa, kami tak ada masalah, kami boleh terima hakikat ini, semuanya ketetapan Allah, tak apa, kami maafkan. Kita lain cerita. Tapi kalau mereka nak, kena bagi hak. Itu hak mereka. Dan hak ini ditentukan oleh undang-undang Islam, undang-undang syarak. Dan wajar diamalkan, sepatutnya macam tu. Kan? Tapi kalau bab lain macam kes dadah ke, kes macam kes Yasin ni kan, alhamdulillah sekarang dah bebas kan, contohnya. Okey, so itu hukuman mati tu kalau Yasin. Asalnya hukuman mati. Okey. Jadi kes yang begitu tak apa, bagi Abi okey. Tapi bukan hukum mati. Kalau hukum mati ditukar kepada hukuman selain daripada hukum mati, boleh dilakukan dengan persetujuan keluarga, ahli waris. Maksudnya kalau nak batalkan ataupun nak masukkan hukuman mati, dia wajar dimasukkan dalam undang-undang dengan persetujuan ahli waris, boleh dibatalkan hukuman mati. Kalau hukuman mati waris kata setuju, okey tak apa, kami terima hukuman selain daripada hukuman mati, dan okey fine. Sebab kita nak jaga family, sebab family takkan puas hati tau. Tak mustahil bila dah dia keluar daripada penjara, dia kes bunuh contohnya, kes bunuh. Lepas 25 tahun penjara seumur hidup kan. Kata Nabi 25 tahun dia penjara seumur hidup kan. Lepas 25 tahun dia keluar, tak mustahil akan ada family akan pergi cari dan bunuh dia. Tak mustahil lah. Walaupun dah berlalu, mungkin dah 25 tahun, dah berpuluh tahun berlalu, tapi mereka masih lagi rasa dendam tau. Sebab kes bunuh ni jangan main, dia kesan sangat besar. Sebab kehilangan orang tersayang. Betul. Jadi orang yang membunuh tu kena beri hukuman yang setimpal juga. Baru dia puas hati. Yes. Kan?
Kalau tidak kadang-kadang berlaku orang dendam ni, kalau tak dapat orang yang membunuh, kadang-kadang anak, isteri, keluarga dibunuh. Boleh jadi. Nampak tak? Itu kesan dia, sebab tu dalam Islam, hukuman bunuh mandatory ni wajib berlaku sebunuh. Sebab nak menghilangkan rasa dendam tu. Rasa marah tu dia akan hilang. Bila sebab dia dah kena bunuh, okey. Dia puas hati. Mana adil. Kan? Mati sama mati. Okey, fine. Kita move forward. Tak ada masalah. Kita move on dengan kehidupan kita. Sebab dia pun dah dapat balasan. Dia simpan. Tapi selagi mana tak dapat tangkap. Selagi dah dapat tangkap, kemudian dipenjara pula. Kan? Lepas tu boleh lepas pula. Memang dia takkan puas hati. Kan? Saya ada terbaca satu dokumentari dekat Netflix, tapi ini luar negara punya lah. Ada seorang anak ni, dia ada macam penyakit yang misteri, penyakit yang sukar nak dirawat. Lepas tu ibu dia ni seorang nurse. So jadi bila anak dia ada susah nak tak tahu apa penyakit dia, so mak dia selalu research segala rekod-rekod doktor yang diorang dah jumpa lah. Bila dah jumpa tu, ada seorang doktor pakar ni, dia kata ada penyakit, saya tak ingat penyakit apa, tapi penyakit tu kena dirawat dengan ubat yang sangat ekstrim lah. Macam contohnya alkohol dalam level yang sangat tinggi yang boleh meragut nyawa seseorang tu. Tapi bagi anak dia tu, itu adalah ubat yang terakhir, macam option last lah untuk selamatkan anak dia tu. Lepas tu bila anak dia dah sihat, dalam masa singkat macam sihat anak tu? Dah sihat sebab guna ubat yang overdose. Bila dah guna overdose punya ubat, anak dia sihat lah. Tapi for short term, and then anak dia tiba masuk hospital kanak-kanak ni. Bila masuk hospital kanak-kanak ni, doktor ni terpaksa tahan anak dia ni sebab dianggap mak ayah dia tu macam terlalu ekstrim, macam ada kesalahan terlalu ekstrim dekat anak dia. Sampai mak ayah dia tak boleh jumpa anak dia. Macam mak ayah dia boleh katakan macam abuse anak dia sebenarnya. Tapi padahal tak. So saya terfikir untuk macam tak tahu lah sama relate ke tak untuk hukuman ni, sebab dia macam bagi pressure kepada parents dia, sebab lama dia tak jumpa anak dia sebab anak dia kena tahan dekat hospital. Lepas tu nurse, doktor pun macam tak nak je layan anak dia tu. So anak dia punya kesihatan tu makin merosot tau sebenarnya dekat hospital tu. So ibu dia ni sebagai nurse macam takut lah, macam dia tahu anak dia macam mana. Tapi bila makin lama tak dapat jumpa, tak dapat kontak yang macam ibu ayah dia yang bersalah. So ibu dia macam ambil keputusan bunuh diri. Sebab apa ni, daripada anak dia tekanan daripada merana tak dapat jumpa mak ayah dia, tak apalah, dia rasa macam dia pun stres tak dapat jumpa, tak ada option, macam tak nak dia yang terpaksa, dia yang salah. So bila saya tengok dokumentari dia tu macam sedih lah. Pada awalnya keputusan mahkamah ialah mungkin sebab keputusan mahkamah tu kepada pihak kerajaan. Saya tak tahu lah rasuah ke apa. Saya terfikir sebab rasuah kot. So diorang macam pihak court menang kasi pihak kerajaan, hospital kerajaan ni. So jadi macam sebenarnya family waris mangsa ni depressed lah juga, sebab macam diorang yang bersalah sebenarnya. Tapi padahal si ibu nurse tu memang nak cari penyelesaian, nak selamatkan anak dia. Sebab makin lama makin merosotlah kesihatan anak dia tu. Tapi ibu dia ambil option untuk bunuh diri supaya macam anak dia tak ada terseksa dalam hospital tu sebenarnya. So saya sedih. So memanglah betul lah. Maksudnya dia punya ada kaitan lah. Maknanya tekanan. Dia macam Habis sebut tadi lah. Maknanya kalau apatah lagi macam kes yang pernah berlaku dekat apa nama ni. Ini kawan Habis ni. Kawan lama sekolah lah. Kalau Rahana pergi search kes Tuhan Harun, kes pembunuhan Ustaz Rafli ni kawan Nabi. So siang-siang hari dia pergi ketuk pintu depan anak-anak, tembak yang mati depan anak-anak. Ni berlaku dekat Kuantan. Lebih kurang 10 tahun lepas macam itulah. Okay. So kesan ni sangat besar tau. Besar Abi, iyalah kalau benda ni berlaku pada kita rasa nak cari orang tu sampai orang kata lupa cacing lah. Kalau nak pergi nak cincang dia kalau boleh. Betul.
Sebab itulah hukuman mati mandatory ni kalau bagi Abi lah sangat-sangat tidak bersetuju lah. Kan? Kalau dia dimasukkan dalam kes pembunuhan. Dan bukan dalam kes lain tak ada masalah. Wallahualam. Sebab macam bila dah yang saya tengok dokumentari tu, dia punya hukuman tu sangatlah tak berbaloi macam mana untuk ibu yang dah mati bunuh diri tu. Sepatutnya yang doktor yang mengarahkan jangan jumpa mak dia sepatutnya saya rasa kena hukuman setimpal, tapi macam saya rasa macam tak puas hati sebab dia yang menyebabkan ibu dia depression, tak dapat jumpa anak dia. Sepatutnya saya rasa kalau yalah, hukuman kita pun tak tahu dia punya situasi sebenar kan. Jadi kita pun doktor yalah, Abi bukan nak menyebelahi mana-mana pihak dalam kes tu pun tapi doktor dia ada alasan-alasan tersendiri. Kadang-kadang pandangan kita tak sama dengan pandangan doktor. Contoh baru ni Abi balik ke Kelantan. Bila ditelefon lah ni Abang Ipar bila disebutkan ditidurkan, kita sangat negatif tau. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia kata negatif, habislah bila dah ditidurkan, habislah. Kan? Soalan macam tu lah. Mana kira matilah, maknanya lepas ni mati tak jumpa lepas dah. tak boleh nak jumpa dah. Sebenarnya tak. Bila Abi tanya nurse kan, kenapa dia ditidurkan, dia kata gini, dia ada komplikasi jantung paru-paru, jangkitan kuman. Okay. So jangkitan kuman ni dia sakit tau. Dia bernafas susah. So dia bagi oksigen. Jadi kalau dia dalam keadaan sedar, dia sakit tau. Dia sakit. Dia tidak bukan boleh duduk tenang. Orang sakit macam mana? Dia duduk senyap. Tak, dia rasa bising, maknanya bising kan. Betul. So nak bagi dia rehat, dia bagi ubat tidurkan. So bila tidur, dia tak ada pergerakan, dia rehat. Jadi bila rehat, itulah masa untuk penyembuhan. Proses penyembuhan. Jadi kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang doktor buat. Kita kata, habislah. Kenapa lah? Ada marah-marah. Keluarga mau kenapa ditidurkan dia? Semalam elok-elok dia bagus je, okey je kan. Semalam dia tak dapat didiagnose lagi dengan jangkitan kuman tu. Jadi yalah, bukan Nabi nak membelahi mana-mana pihak, tapi kadang-kadang pandangan kita berbeza dengan pandangan doktor sebab kita bukan berada di tempat mereka dan kita tidak ada pengalaman ataupun tidak ada ilmu kepakaran seperti mereka. Kadang-kadang mungkin penjagaan pendapat di situ lah kan. Wallahualam bissawab. Baik. Okay, ada soalan lagi? Banyak tadi saya dah. Okay. Banyak dah listkan lah. Okay, alhamdulillah. Saya nak kata-kata terakhir, ucapan terakhir, kesimpulan. Apa yang pandangan Abi rasakan untuk negara Malaysia ni bagi pemasangan hukuman mati mandatory? Okey, cadangan dan langkah-langkah. Hukuman adalah satu perkara yang penting. Walaupun kita kata ada kaedah-kaedah lain untuk pencegahan berlakunya satu-satu jenayah kan. Contohnya ada orang kata jenayah dah berlaku pun, kita dah tak boleh buat apa-apa kepada si mati contohnya. Tetapi macam Habis sebutkan tadi, kita perlu juga fikir tentang kesan yang akan berlaku kepada si mangsa ataupun waris mangsa. Dan kita juga perlu fikir tentang apa yang akan berlaku di masa-masa akan datang. Orang yang membunuh, kadang-kadang dia addicted tau. Bila dia bunuh sekali, dia rasa seronok membunuh. Ada orang macam tu, sebab tu kita wujud je serial killer. Dia suka, dia enjoy tengok orang darah mengucik-ucik, dia suka enjoy tau. Kalau kita tengok movies kan biasa yang serial killer kan. Ada pembunuh bersiri kat Korea, dia memang bunuh untuk banyak golongan bangsawan sebab dia rasa macam dia dengki, dia tengok orang golongan bangsawan ni. Dia rasa suka bunuh orang golongan bangsawan ni. So saya rasa sebab tu ayat tadi yang Nabi baca, maknanya awalakum fil qisas hayatun. Maknanya sebab itulah bila kisah, contoh bila seorang itu telah disabitkan selama bunuh, dia bunuh, confirm dia tak akan bunuh lagi. Betul. Sebab dia mati. Tapi kalau dibiarkan di hidup, lepas dia keluar daripada penjara contohnya, mungkin dia akan membunuh lagi. Sebab tu bila tidak dilaksanakan undang-undang yang sewajarnya pada satu jenayah tertentu, maka dia mungkin akan berulang lagi. Jadi memang kewajaran untuk pemasangan undang-undang pemasangan hukuman mati mandatory ini hanya sesuai untuk dilaksanakan bagi jenayah-jenayah selain daripada jenayah qisas.
hukuman mati. Kalau jenis qisas, maka Abi berpandangan maka wajar dia dikekalkan hukuman mati mandatory. Sebab itu adalah satu keadaan menghalang mereka yang berniat berhasrat untuk membunuh, meneruskan mereka punya niat lah. Okey, jadi cadangan Nabi maknanya kalau ia telah pun berlaku, maka wajar kerajaan maknanya mengkaji semula mengkaji semula tentang khususnya bagi kes pembunuhan lah, kes pembunuhan. Kes lain boleh boleh teruskan. Bagi kes pembunuhan, maka Abi menyerulah, sangat mengharapkan, mencadangkan pihak kerajaan untuk mengkaji semula undang-undang ini dan dengan memanggil pakar-pakar daripada berbagai-bagai bidang perundangan supaya mengkaji balik kesan dia terhadap kes yang melibatkan pembunuhan. Jadi itulah Abi punya cadangan lah. Wallahualam. Terima kasih Abi. Sangat penuh saya punya 3 page. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat lah, Raina. Okey, insya-Allah. Dapatlah tambah-tambah saya punya ni. Banyak saya boleh tambah dekat saya So punya chapter. apa yang Abi bincang ni sebenarnya tak ada masalah kalau nak share dengan siapa-siapa pun okey. Dan dia ada rakaman tak? Ada. Dia rakam kan? Dia boleh rakam. Dia rakam boleh download tak? Oh, saya pun boleh download nanti saya ni. Boleh download okey, kalau Raina boleh download boleh, mungkin Abi boleh share balik dekat YouTube ke apa semua untuk dia manfaatkan. Boleh. Sekejap boleh, saya dulu saya stop recording dulu. Okey. Okey, insya-Allah. Hari saya